Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus hidup pada hari ini sehingga pada 10 Ramadan, hari Selasa 10 Ramadan. Jadi alhamdulillah, banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Moga-moga kita terus menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus istiqamah dalam melakukan kebaikan. Sebab dalam pengajian kita pada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, kita telah sampai pada bab istiqamah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta. Maksudnya, maka hendaklah kamu wahai Muhammad sentiasa berada di dalam jalan yang lurus sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Satu ayat yang Nabi sendiri diperintahkan untuk terus istiqamah, mengekalkan dalam keadaan jalan yang lurus. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, insya-Allah semoga Allah memberi kekuatan kita untuk terus menerus dalam kebaikan, dalam jalan yang lurus. Semoga Allah meluruskan semua kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada permulaan pagi ini, insya-Allah, sementara menunggu ustazah, kita akan mulakan majlis kita dengan umum kitab Al-Fatihah dan juga 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, kemudian diikuti dengan bacaan Asmaul Husna, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza am habsibta anna ashabal kahfi wal-raqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. InsyaAllah seterusnya kita akan Minul Mulhaiminul Asilul Jabbar Al-Muntakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhabul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isyul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Mukhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Mujid Mumid Al-Hayyul Qayyum Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Waliyul Mutta'alil Bar Tawwabul Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulkizul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Dar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warishur Rashidus Saburul Ladzi laysa kamislihi syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqatika sayyid Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihi ghafilun. Alhamdulillah, kita telah selesai dalam mukadimah kita dan insya-Allah sebentar lagi ustazah akan bersama semua. Okay, insya-Allah ustazah akan bersama kita. Kalau saya bersama semua mungkin tidak akan ada orang yang melihat pada pagi ini. Jadi sebelum itu kita bersama-sama merenung balik tentang apa yang kita belajar semalam dan insya-Allah semoga semua boleh istiqamah dalam kebaikan dan kekuatan kita dalam kehidupan kita ini satu bila mana kita mencapai satu kebaikan ataupun kita melakukan satu kebaikan, sukar bagi kita untuk istiqamah, mengekalkan dalam kebaikan. Contohnya di bulan Ramadan ini Allah bagi satu kita bulan yang special dengan Al-Quran. Ramai orang boleh baca Al-Quran dan semoga kita tergolong daripada kalangan mereka yang membaca Al-Quran.
Sebab bulan ini bulan yang sangat-sangat mulia, diturunkan Al-Quran. Jadi Allah nak naikkan insan-insan semua, nak kembalikan kepada Allah ni dengan hati-hati yang benar-benar faham dan benar-benar berharap agar diberi kekuatan untuk terus beristiqamah dalam kebaikan, dalam membaca Quran selepas Ramadan. Begitu juga Allah anugerahkan kita solat tarawih untuk meninggikan darjat kita dalam kita beramal soleh, dalam kita menambahkan amal kita. Kalau tidak diwajibkan dan tidak diberi pahala berganda, mungkin kita tak ada kekuatan untuk solat tarawih. Kemudian bila Allah galakkan kita dengan ganjaran yang berlebihan, kita solat kerana Allah, dan insya-Allah di selepas Ramadan ramai di kalangan kita ini boleh terus istiqamah dengan solat sunat. Kemudian begitulah kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk solat witir. Solat witir selepas Isyak. Lalu selepas pada tarawih, selepas pada Ramadan, ramai di kalangan kita ini Allah pilih dan terus kita istiqamah dengan melakukan solat witir selepas Isyak. Nabi tidak pernah tinggal solat witir setiap hari selepas Isyak. Jadi moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dengan solat sunat, dengan Al-Quran, dengan solat witir. Jangan kita tinggalkan lagi lepas pada Ramadan ini, insya-Allah. Kemudian Allah beri satu motivasi kepada kita, semoga-moga bila kita keluar Ramadan ini hati kita lebih bersih dan kita kembali kepada selepas Ramadan, kita meninggalkan Ramadan dalam keadaan yang sangat sukacita, sangat suka, sangat gembira selepas Allah mengizinkan kita berada bulan Ramadan, bulan penyucian dosa, bulan pembebasan api neraka, dan bulan kerahmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, insya-Allah. Bila kita dapat ketiga ni, insya-Allah semoga kita terlepas daripada azab api neraka dan juga kita akan dimasukkan ke syurga. Dan sebagai penutupnya, insya-Allah kita terus istiqamah dalam kebaikan. Moga-moga kita lebih kuat selepas kita meninggalkan Ramadan. Seumpama seekor ulat beluncas ataupun ulat bulu, yang mana ulat bulu yang mana kita nak pegang pun takut-takut, geli, kemudian kita menjauhinya. Lalu ulat tersebut masuk dalam kepompong dan bertukar menjadi seekor rama-rama ataupun kupu-kupu yang cantik. Lalu ramai manusia mengejar dia kerana kecantikan tersebut. Kita pun seumpama macam itulah, kita nak masuk bulan Ramadan dengan banyak dosa yang kita bawa. Moga-moga Allah memberi pengampunan kepada kita sepanjang Ramadan ini dan Allah merahmati kita. Maka kita keluar daripada bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang tenang, dan kita menjadi insan yang lebih baik dengan ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita menjadi insan yang sangat seronok, seumpama kita boleh rasakan Allah memberi satu kekuatan, satu kelebihan yang amat kepada kita. Dengan dosa kita tadi diampunkan, moga-moga. Kemudian kita telah pun melakukan yang terbaik dan akhirnya kita tidak menyesal di akhir Ramadan. Ramai di kalangan kita ini tidak boleh istiqamah awal Ramadan, dia solat tarawih, dia istiqamah dengan Quran. Sekarang ini ada yang tersangkut-tangkut Saya cuba tukar kepada wifi sekejap. Dan ramai yang sekarang ini telah pun nampak macam masjid dah mula berkurangan dengan tarawih dan surah pun mula berkurangan. Jadi kita punya istiqamah itu mungkin di awal semangat Ramadan sahaja, dan akhirnya ramai yang menyesal di akhir Ramadan. Namun penyesalannya dah berakhir sebab di akhir Ramadan kita dah semua berhari raya, dan kita pun berhari raya dalam keadaan yang kalau benar-benar kita rasa rindu Ramadan, beramal dengan terbaik sepanjang Ramadan ini, jadi kita rasa kita layak untuk meraihkan kemenangan hari satu Syawal, satu Aidil Fitri itu, kerana Allah berikan satu hari yang istimewa, Aidil Fitri, untuk mereka yang benar-benar berjaya dalam meraih pahala yang banyak, dalam meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan.
Moga-moga kita menjadi insan yang tidak menyesal setelah berakhirnya Ramadan. Masih belum terlewat, baru 10, baru habis fasa pertama. Kita ada 2 fasa lagi untuk kita lalui, 20 hari lagi. Dan insya-Allah banyak cabaran menanti di hadapan kita untuk Ramadan ini. Sebab apa? Sebab 10 terakhir nanti orang dah fokus kepada beli baju raya, balik kampung dan sebagainya. Jadi cabaran kita juga untuk meraih pahala berganda, untuk mendapat Lailatul Qadar juga sangat-sangat besar cabaran kita. Jadi insya-Allah kita tidak putus asa. Masih lagi ada harapan untuk kita terus istiqamah dalam mengejar sebanyak mungkin pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan ini. Alhamdulillah. Dan semoga kita memperoleh satu bentuk seolah-olah kita hadir ke dunia baru selepas Ramadan. Selepas Ramadan kita beralih menjadi insan yang lebih istimewa, seumpama kupu-kupu tadilah. Jadi bila keluar dari Ramadan, bersih. Banyak yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati kita, dengan mental kita, dengan fizikal kita, insya-Allah lebih bersih. Setelah kita mengosongkan perut kita selama 30 hari, insya-Allah fizikal kita bertambah bersih dan sihat, insya-Allah. Jadi insya-Allah akhirnya sama-sama kita terus istiqamah dalam kuliah ini. Moga-moga ada manfaat yang disampaikan oleh ustazah untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Alhamdulillah. Jadi ustaz dapat sampai lagi, saya tambah 1 minit lagi lah. Sebab apa? Sebab ramai yang bila bertemu dengan ustazah menampakkan satu perubahan yang positif dalam hidup mereka, dalam penampilan mereka. Bila mana ramai yang melalui fasa perubahan setelah mengikuti kuliah pada pagi ini. Setiap pagi kuliah Riyadhus Shalihin, maka ada kesan positif. Itu satu kekuatan yang Allah berikanlah melalui insan-insan yang bertemu dengan ustazah. Sehingga semalam pun, 2 hari lepas pun, bila kami pergi ke masjid pun ramai yang menangis tengok kekuatan yang hadir setelah melalui pengajian yang lama dah, hampir 100 lebih dah pengajian ini. Dan alhamdulillah akan diteruskan sampailah muka surat berapa yang terakhir ni, 1000 lebih. Sekarang baru 100, 1000 lebih muka surat akan dikupas, insya-Allah. Moga-moga kita semua terus kuat untuk beramal dan kekal dalam kebaikan. Dan insya-Allah akan dikupas banyak lagi bab-bab yang boleh mendatangkan motivasi kepada kita dalam melalui fasa kehidupan ini. Kita kena terus istiqamah dalam kebaikan sehingga akhir hayat kita, walaupun susah mana pun. Seumpama dalam kuliah 2 hari lepas di masjid, ustazah bertanya, siapa yang diuji dengan suami, siapa diuji dengan, sebab kuliah tu semuanya perempuan kan, siapa diuji dengan suami, semua senyap. Siapa diuji dengan anak, semua senyap. Siapa diuji dengan ibu bapa, siapa diuji dengan pekerjaan, siapa diuji dengan sahabat-sahabat, siapa diuji dengan kenderaan, siapa diuji dengan rumah dan sebagainya kan. Jadi akhirnya ramai-ramai sebab apa? Ramai yang menghadapi ataupun yang mengalami keadaan-keadaan ujian dalam kehidupan ni. Tak lepas, kita tak akan lepas daripada ujian dan cabaran. Walaupun begitu, kita kena terus istiqamah, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang istiqamah dalam kebaikan ini, walaupun diuji, dia akan lebih kuat. Dia akan lebih kuat. Itu kehebatan, bila diuji dia akan lebih kuat. Kekuatan inilah yang tidak ada kepada mereka yang tidak diuji. Jadi ustazah sudah muncul di hadapan saya. Jadi saya mempersilakan ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, hebat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat mata Allah sekalian. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Encik Tengku Fazli bin Tengku Yahya di atas mukadimah yang telah dimulakan daripada bacaan-bacaan, kemudian menyambung pula kepada tazkirah. Alhamdulillah. Dan ayat yang terakhir yang saya dengar tu, orang yang diuji akan diberikan kekuatan yang tidak ada pada orang yang tidak diuji. Itu memang pastilah muslimin muslimat. Kita kuat kerana ujian, bukan kerana pujian. Dan kita lemah bukan kerana ujian,
Tetapi biasanya pujian membuatkan kita jadi lemah. Sebab dengan pujian kita jadi terleka, dengan pujian membuatkan kita lupa, dengan pujian kadang-kadang menjadikan kita manusia yang lebih sombong. Jadi subhanallah, ujian yang akan merendahkan kita, ujian yang akan menyebabkan kita belajar banyak perkara, ujian yang menyebabkan kita tahu membezakan apakah tindakan yang terbaik ataupun tindakan yang perlu kita elakkan. Muslimin muslimat, manusia memang sukakan pujian, tetapi itulah hakikat ujian. Manusia tidak suka ujian, tapi itulah hakikat satu kenaikan. Kenaikan iman melalui ujian, kenaikan kekuatan, kenaikan semangat dan sebagainya. Tapi kena pandai menghadapi dan perlu ada kaedah-kaedah untuk kita hadapi ujian tu. Subhanallah, alhamdulillah. Encik, sebenarnya kan tu ambil kerusi biru tu senang sikit pergerakan daripada duduk bawah. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, hari ini dah masuk 10 Ramadan. Maksudnya kita dah habis fasa yang pertama dan kita akan memasuki fasa yang kedua, 10 hari pertengahan. Masa begitu cepat berlalu. Sebagaimana kita rasa cepatnya berlalu dah 10 hari Ramadan, begitulah nanti bila kita sudah berada pada hari yang terakhir Ramadan. Tuan-puan sekalian, masa yang kita ada semuanya 24 jam yang sama. Tapi yang membezakan di antara kita adalah orang yang bagaimana kita menghargai dan mengisi masa. 24 jam tetap sama daripada zaman Nabi Adam AS, zaman Nabi seterusnya sehingga zaman Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita rasa pelik bagaimana ya para salafus salih, orang terdahulu, boleh khatam Al-Quran satu hari sehari. Satu kali sehari, 30 juzuk habis dalam satu hari. Bagaimana mereka boleh menghabiskan dalam masa 3 hari satu kali Al-Quran? Bagaimana mereka begitu banyak boleh melakukan jumlah kuantiti yang begitu banyak ibadah bila tiba bila Ramadan? Adakah masa mereka diberikan lebih 30 jam ke 40 jam ke? Tidak. Yang membezakan adalah keberkatan waktu. Ada di sana masa saya bekerja dulu, pasangan suami isteri kerja di tempat berbeza lah, tapi isterinya di tempat saya dulu. Bila tiba bulan Ramadan, mereka berdua mengambil cuti tanpa gaji. Isteri ambil cuti tanpa gaji, suami pun ambil cuti tanpa gaji. Mereka ni dah berusaha dah sebelum tempoh Ramadan, mereka berusaha mengelakkan cuti. Dan memang majikan dah faham. Dah berapa tahun berturut-turut bila Ramadan dia nak ambil cuti. Jadi dia settlekan semua kerja-kerja dia sebaik mungkin. Dan dia elakkan cuti sebelum Ramadan supaya dia dapat lulus kelulusan untuk cuti tanpa gaji. Subhanallah. Supaya apa? Begitu juga dia dah mula buat simpanan untuk persiapan. Sebab bulan Ramadan bagi banyak nak guna duit kan untuk menghadapi raya. Tapi dia kata, Ustazah, pada bulan inilah Masya Allah kami akan memberi tumpuan sebanyak-banyaknya. Kami bersama-sama akan iktikaf di masjid-masjid yang berbeza. Kami masing-masing target untuk bulan Ramadan 3 kali khatam Al-Quran. Bukan baca dengan laju, tapi baca dengan sederhana, dengan tenang. Jadi Alhamdulillah kami suami isteri memang sepakat hati bila sampai bulan Ramadan mengenepikan sebanyak mungkin tanggungjawab. Tapi umurnya dah berapa ya, dah stabil kan, anak-anak dah besar, dia mampulah buat, tengok situasi. Komitmennya boleh membenarkannya untuk mengambil cuti tanpa gaji tersebut. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, ada pula orang yang bila sampai bulan Ramadan dia cuti tanpa gaji juga. Ada 2 kelompok. Bila saya tanya kenapa? Oh, saya bulan Ramadan memang saya bagi tumpuan. Saya dengan kawan-kawan dengan geng-geng memang akan jual bazar Ramadan. Dia pun sebut, Ustazah, jual bazar Ramadan ni. Ini sebelum PKP. Sekarang saya tak tahu macam mana situasi bazar Ramadan. Dengan harga tinggi dan sebagainya. Dia kata sebenarnya kalau hasil daripada jualan di bazar Ramadan ni boleh hidup setahun. Ayat lebih kurang ayatnya begitu. Boleh hidup setahun, maksudnya itu banyak untung. Memang berganda-ganda. Kalau bagi kami 3 orang pakat, tak tahulah dia buat bisnes apa.
Lepas tu kata, oh bulan Ramadan memang sibuk. Pukul berapa dah cari barang apa, dah siap dah kita. Pukul ni dah start dah, pukul 3, pukul 4 dah start. Lepas tu maghrib, lepas tu saya tanya, macam mana? Dapat tarawih tak? Oi penat. Kadang-kadang dapatlah tarawih. Ada orang bila bulan Ramadan memang semakin sibuk, semakin menambah-nambah dan melihat ia satu peluang yang besar untuk bahagian dunia. Dan tak salah pun nak cari rezeki di bulan Ramadan berganda-ganda. Tapi janganlah sampai kita terlepas ibadah khusus di bulan Ramadan, contohnya tarawih. Ibadah khusus di bulan Ramadan yang Nabi perbanyakkan iaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kerana itu disebut di dalam firman Allah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi Al-Quran. Subhanallah, diturunkan baginya Al-Quran. Maka tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, sebab itu bulan ini juga dinamakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Syahrul Jud, bulan kemurahan. Subhanallah, banyak bersedekah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada juga tukang jahit. Kan saya nak upah jahit baju ni, cerita dalam zaman-zaman upah lagi dulu kan. Bila nak upah jahit, dia kata, minta maaf Ustazah, saya dah tak terima. Start 1 Ramadan saya tak akan terima upah jahit. Apa saja baju-baju saya akan sudahkan dalam Ramadan pertama tu pun sikit-sikit. Daripada dulu orang dah faham saya, memang dia jahit, dia terkenal dengan jahitan yang sangat baik apa semua, ramai orang nak. Jadi orang dah faham bila orang nak tempah baju raya dengan saya akan selesaikan sebelum Ramadan. Jadi saya tak nak ganggu bulan Ramadan. Jadi 3 bulan sebelum Ramadan saya dah menerima tempahan, kadang 4 bulan. Kalau orang nak juga dengan saya, sebab saya takkan ambil dah. Saya tak nak lagi-lagi 10 malam terakhir, 10 hari terakhir saya nak sibukkan dengan baju raya. Saya bimbang Ustazah. Saya memang dapat dunia, memang untung banyak. Dan bila bulan Ramadan orang sanggup bayar berapa? Kalau kita kata bahkan orang tawarkan, tolonglah jahit, saya sanggup bayar 2 kali ganda, 3 kali ganda. Saya takkan ambil Ustazah. Saya lebih nampak gandaan pahala di bulan Ramadan. Muslimin muslimat, ini orang yang yakin, orang yang melihat sesuatu dengan pandangan mata hati, bukan pandangan mata zahir. Dia kata berapa pun saya nak dibayar gandaan untuk ambil upah jahit baju, saya lebih melihat gandaan pahala. Oh hebat, hebat. Begitu juga saya jumpa ada orang-orang yang buat kuih-kuih raya dan sebagainya. Bila 10 malam terakhir dia kata, walaupun orang tempah sebab orang nak kuih raya, memang saya memang daripada dulu, tapi saya tak akan buat dah Ustazah, saya tak akan. Subhanallah. Maksudnya bila sampai bulan Ramadan, ada 2 kelompok. Ada kelompok yang memperuntukkan sebahagian besar masa untuk beri tumpuan kepada ibadah. Ada mereka pula yang sebaliknya, bulan Ramadan adalah bulan untuk mengumpul keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan yang terbaik, jika kita tidak mampu nak melebihkan salah satu, maka yang terbaik seimbangkan. Walaupun kita berniaga di bazar, walaupun kita berniaga buat kuih raya, walaupun kita jual baju dan sebagainya, seimbangkan macam mana pun, bertegaslah dengan diri. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh mencari rezeki, bersungguh-sungguhlah juga mencari bahagian akhirat. Ramadan tetap akan berlalu dan akan datang kembali pada tahun hadapan selagi mana tidak kiamat. Tetapi yang belum pasti adalah kita, yang belum pasti akan hidup lagi untuk bertemu Ramadan seterusnya. Jadi insya-Allah kita selalu kena muhasabah Ramadan. Hari ini dah 10 Ramadan, muslimin muslimat. Jadi masih ada masa selagi mana hidup untuk kita memperbaiki setiap hari Ramadan kita. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin kita. Boleh tuliskan Riyadhus Salihin siri yang ke 133. 133. Ya sayang, saya siakan Ramadan. Subhanallah. Sekarang boleh tak kita tuliskan? Kita sama-sama tulis. Masya Allah. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, bantulah saya dalam menghidupkan Ramadan. Ya Allah, bantulah saya dalam menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran, dengan zikrullah, dengan salat,
dengan sedekah. Muslimin muslimat, kita belajar semalam satu doa, kita memang perlu minta bantuan Allah. Sebab kita sangat tidak kuat. Tanpa pertolongan Allah kita tak kuat. Sebab itu Nabi ajarkan satu doa kepada Zaid bin Harithah. Ustaz, Zaid bin Harithah kan? Dia Ustaz tolong cari. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi kata, wahai Zaid, aku amat mencintaimu wahai Zaid. Maka janganlah kamu tinggalkan, Nabi kata, jangan kamu tinggalkan doa ini setiap kali lepas solat. Ada riwayat mengatakan setiap kali sujud terakhir solat. Jadi ada yang baca sujud yang terakhir pun boleh, nak baca lepas bagi salam pun boleh kan, sebelum bagi salam, lepas innaka hamidum majid, lepas baca doa pun boleh. Ada yang katakan lepas solat. Nabi pesan jangan tinggalkan doa ini. Hadis yang sahih ataupun hasan. Doa apa? Allahumma a'ini, ya Allah bantulah aku, bantulah saya, ala zikrika, dalam berzikir kepadamu, wa ala syukrika, dalam bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatika. Muaz, minta maaf, bukan Zaid bin Harithah tapi Muaz. Nabi wasiatkan pesanan ini, wahai Muaz, jangan kamu tinggalkan doa ini selepas solat. Masya Allah. Dan kita minta tolong dengan Allah dalam memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah kita. Jadi muslimin muslimat, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Tolonglah aku, boleh mana-mana pun boleh. Tolonglah aku ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Dalam menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran, dengan salat yang sebanyak-banyaknya, solat sunat semuanya kan, dengan zikrullah, dengan sabar. Sebab bulan Ramadan ni dihidupkan dengan kesabaran, dengan zikir, dengan selawat. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya, jika Allah makbulkan permintaan kita, maka Allah meringankan tubuh badan kita, Allah melapangkan dan memberkati masa kita. Subhanallah. Alhamdulillah muslimin muslimat. Kuliah Riyadhus Shalihin kita siri ke 133 ini masuk kepada tajuk yang sangat tepat. Bila tiba bulan Ramadan, bukan kita yang mengaturkan, Allah yang mengaturkan. Lambat, cepat kita baca kitab kita, kemudian ada yang cancel, tak cancel. Akhirnya Allah nak takdirkan bila sampai bulan Ramadan kita akan membicarakan tentang tajuk apa? Bab istiqamah. Jadi bagaimana perjuangan kita bulan Ramadan nak istiqamah dengan amal soleh ni. Subhanallah. Kita masuk bab yang ke-8, bab istiqamah. InsyaAllah kita akan membacakan satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membacakan hadis yang pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat, firman Allah ini adalah satu khabar gembira dan bahagia bagi orang-orang yang istiqamah, bagi orang-orang yang istiqamah. Dan kita dah merujuk kepada apa itu istiqamah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebutkan istiqamah itu ialah engkau melaksanakan perintah Allah dan engkau meninggalkan larangan Allah. Muslimin muslimat, sebab itu istiqamah ini ramai yang faham bila kita kata nak istiqamah dengan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu adalah sunat. Ia bukanlah peringkat sampai wajib tak baca berdosa. Kita kadang-kadang sebut doakan saya nak istiqamah dengan istighfar, nak istiqamah dengan zikir-zikir ini kan, istiqamah dengan solat sunat sekian-sekian.
Tetapi sebenarnya mereka yang mampu mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dalam apa jua keadaan. Dari sudut ibadahnya yang wajib-wajib tu, dari sudut akhlaknya, kemudian dari sudut pakaiannya, dari sudut makan minumnya, dari sudut hukum hakam, maka mereka itu adalah golongan yang istiqamah. Jadi kita kena faham istiqamah dalam kewajipan dan meninggalkan larangan. Ini adalah istiqamah yang sempurna, yang paling terbaik. Jadi sekiranya kita ni masih lagi berusaha dan sangat susah. Susahlah ustazah nak istiqamah 1000 kali sehari, la ilaha illallah. Ya, memang betul. Sebab ia adalah amalan sunat. Sunat memang betul susah. Saya kata jangan bimbang. Akak jaga solat 5 waktu kan? Ya. Akak jaga aurat kan? Ya. Akak jaga pergaulan kan? Tak bersentuh lelaki apa semua kan? Ya. Akak pun tak bertabarus jahiliyah kan? Muslimin muslimat. Tabarus leda lain dengan berhias. Ialah tabarus yang masuk berhias lah. Solek ataupun perhiasan, berhias yang haram adalah tabarus. Tabarus ni satu perhiasan yang menarik perhatian, maka hukumnya haram. Kita kalau pakai celak, wanita pakai celak, kalau dia pakai sekadarnya, nipis sangat, masih nampak natural, okey silakan. Tapi bila nampak jelas sangat, kan mata tu jadi makin bulat, nampak makin besar. Memang sengaja untuk bagi efek seperti itu. Kemudian ditajamkan hujungnya. Kemudian kening itu kalau kita pakai, ada orang pakai dia cuma pakai satu kali. Tak perasan sangat pun. Subhanallah, tapi ada yang pakai membentuk-bentukkan dengan tujuan untuk menarik perhatian dan dia tunjukkan di khalayak ramai. Secara live ditunjukkan, secara live media sosial ataupun ni, itu dilarang muslimin muslimat. Pakai foundation, pakai bedak, pakailah sikit-sikit gincu kan muslimin muslimat. Pakai sehingga kan sekadar untuk menutup celah, untuk menutup kelusuan muka. Sebab apa? Memang Islam agama yang menganjurkan umatnya menjaga kekemasan, menjaga kebersihan dan menjaga penampilan. Maka untuk tujuan menjaga penampilan, untuk menutup celah dan sebagainya, ia dibenarkan. Tetapi jangan sampai tabarruj, menarik perhatian. Jangan sampai apa yang kita letakkan pada wajah, pada tubuh badan kita. Tabarruj juga boleh jadi pada pakaian yang keterlaluan, boleh jadi pada kasut kita yang berbunyi, boleh jadi pada handbag kita yang berlebihan, boleh jadi pada apa saja kita pakai, tudung pun boleh bertabarruj. Jadi subhanallah muslimin muslimat, sebenarnya bagi orang yang mampu istiqamah dengan pakaian yang mengikut syariat, maka mereka tergolong di dalam ayat Al-Quran yang Allah bacakan ni. Jadi istiqamah ni jangan fikir bab sunat saja. Kalau Sayyidina Umar sebut istiqamah itu adalah mereka yang mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Muslimat khususnya, kita bukan wanita dunia, kita wanita syurga. Sebab itu banyak larangan Allah di dunia. Sebab di syurga kelak kita sangat indah. Kita lebih indah daripada bidadari di syurga. Kalaulah diberi gambaran bidadari syurga ini sangat indah begitu, begini, percayalah sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi, wanita salihah di dunia yang menahan keinginan hatinya. Nak pakai ni, tak boleh. Kalau tengok tak ikut syariat ni. Oh nak gini-gini, tak boleh. Dia meletakkan keinginannya di tepi dan dia mengutamakan kehendak dan keinginan Allah. Maka insyaAllah kita akan menjadi wanita syurga yang akan dicemburui oleh bidadari syurga. Sebab itu muslimin muslimat, kalau apa yang kita tak dapat, kita tak boleh buat di dunia ini, kita terus bagi motivasi. Kita wanita syurga, kita bukan wanita dunia. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan membacakan firman Allah yang kita baca tadi tu terjemahannya. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, pengatur hidup kami adalah Allah, pentadbir hidup kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, kemudian mereka teguh, mereka berterusan, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka.
dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya syurga kamu memperolehi apa yang kamu inginkan, memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu daripada Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Fussilat ayat yang ke-32. Sebelum itu, Allahu Akbar. Sebelum tu muslimin muslimat, semalam kita baca surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, perhatikan firman Allah dalam surah Fussilat ayat 30 hingga 32 ini. Allahu Akbar. Allah detailkan lagi apa yang berlaku bagi orang yang istiqamah. Istiqamah dalam kewajipan. Apa yang Allah wajibkan dia buat. Apa yang Allah perintah dia buat. Apa yang Allah larang dia tinggalkan. Cuba kita lihat, sangat berkaitan dengan apa yang kita jelaskan di awal tadi. Sangat berkaitan dengan apa yang kita jelaskan sebelum saya bacakan terjemahan. Yang mana apa yang kita inginkan Allah akan beri di akhirat kelak. Dengan kita mengenepikan keinginan kita di dunia, tetapi Allah tidak redha. Kita tahu ini salah, tak boleh ni. Jadi kita tepikan. Kan? Orang lain tambah bulu mata sampai cantik, nampak mata bulat, bulu mata lentik. Kita kata, ish, tak boleh, tak boleh. Tujuan apa? Nak tarik perhatian. Adakah keluar nanti jumpa perempuan saja, lelaki pun jumpa juga. Ini kita menambah-nambah bulu mata ni, menambah-nambah mulu ni. Kan maskara nak nampak panjang, lentik-lentik ni. Lepas tu tambah-tambah pula ni kening ni, tambah lagi sampai hujung. Lepas tu tambah blusher nak nampak merah apa semua, solat tebal itu ini, bibir merah menyala. Merah menyala. Saya pernah tanya orang lelaki, macam mana kalau tengok perempuan merah menyala? Ui, geram. Dia jawab terus terang, geram. Memang geram Ustazah, memang nampak macam, memang menarik perhatian. Macam mana Ustazah boleh tanya ramai-ramai lelaki ni? Saya ada staf kami ada staf lelaki dan 50-60 orang. Kadang-kadang kalau saya cerita sekarang, saya tanya. Sebab saya tegur staf perempuan. Masa interview, memang mereka pakai pakaian biasa mereka pakai. Lepas lulus, kita ada dalam 100, kalau staf tetap dalam 110 orang, jadi separuh lelaki, separuh perempuan. Memang saya ambil jumlah yang seimbang. Sebab memang perlukan ramai lelaki juga. Jadi, bila yang masuk ni, saya kata, kamu diterima. Tapi kamu boleh tak ikuti polisi pemakaian? Dan ini bukan polisi pakaian saya letakkan. Ini syariat letakkan. Saya cuma implement di tempat kerja saja. Kamu pakai macam mana dekat rumah, di luar, saya itu bukan bawah kuasa saya. Tapi di pejabat, ini di bawah, kalau di pejabat, ini di bawah tanggungjawab saya. Jadi saya cakap terus terang. Okey, etika pemakaian di kerja di sini, walaupun kamu HR ke, kamu accountant ke, kamu bidang bukan pengajian Islam ke, jadi semua kena ikut. Ini bukan etika yang saya tetapkan, ini yang Allah tetapkan. Cuma saya implement saja di sini. Jadi saya terus terang, saya kata pakai tudung. Saya nak kamu labuhkan bahagian depan dan kiri dan kanan mencecah siku. Kiri kanan cecah siku. Lepas tu, sebab apa saya letakkan cecah siku? Sebab ada yang pakai labuh kiri kanan, tapi bila singkat atas, minta maaf ya saya sebutkan begini, saya concern sahaja. Bila atas macam ni, dia nampak juga sebelah tepi. Ada yang tanya, ya saya dah jawab, saya nak pencerahan kalau kita make up sikit-sikit. Ya, make up sikit-sikit tu dibenarkan, harus. Jangan sampai tabarus. Saya dah siap sebut daripada awal. Kita pakai bedak, kita pakai foundation, kadang pakai sunscreen. Lepas tu kita pakai macam lipstick sikit. Saya tak pernah pakai lipstick. Saya tak pernah pakai. Okey, saya pakai dalam rumah. Okey, kita pakailah sikit sekadar tak nampak. Yang terbaik ni kalau boleh tak pakai langsung. Nampak macam tak nak nampak pucat. Orang pakai ni contohnya. Memang kalau secara tegas, memang ada ulama yang tegas langsung tak boleh. Tetapi di sana memang ada dibincangkan, wanita dan perhiasan tidak boleh dipisahkan. Semua orang ingin dilihat kemas bersih dan juga bukan menarik ya, kemas bersih dan dilihat segar. Kemas bersih, segar, berkeyakinan. Bukan nak dilihat menarik.
Jadi bila nak dilihat supaya kita ini bersih, berpenampilan yang kemas, maka dibenarkan untuk kita merapikan wajah kita. Mungkin ada celah kita nak lapik sikit, kan? Sekian-sekian. Maka ia dibenarkan. Selagi mana tidak tabaruj. Maksud tabaruj adalah menarik perhatian. Kalau pakai gincu dah sampai merah menyala, tu dah menarik perhatian. Kalau dah pakai begitu tebal di bahagian mata, dengan dilukis pula bahagian kening, dibentuk-bentuk, kan, dengan blusher merah macam-macam warna dan sebagainya, itu dah sampai menarik perhatian. Ada orang kata, Ustazah tak apalah, Ustazah tak ada masalah sangat, tak make up tebal pun dah okey, tak apalah Ustazah, gini-gini sedaplah cakap. Sebenarnya muslimin-muslimat, Masya Allah, yang paling utama adalah penjagaan kesihatan dalaman dan luaran. Bagaimana kita jaga makanan kita jaga tidur kita jaga stres. Tuan puan saya belajar perkara ni. Masya Allah. Kalau orang kata, ini bukan saya nak share rahsia Ustazah awet muda, sebab saya tak adalah perasan saya awet muda. Macam mana Ustazah kekalkan kesihatan kulit contoh. Macam mana kekalkan sekian-sekian. Tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, pernah baca tak doktor-doktor pakar sebut, orang yang selalu tidur lewat lebih daripada pukul 11 malam, 12 malam, yang selalu suka tidur lewat ni, dia akan bagi kesan pada otak. Kita akan mudah lupa. Cepat, maksudnya nanti cepat penyakit Alzheimer, penyakit nyanyuk akan lebih cepat daripada kadar usia. Maksudnya awal dia nyanyuk. Tidur lewat ni. Subhanallah. Kemudian kesan pula kepada kulit. Kesan pula kepada wajah. Kesan pula pada tubuh badan. Sebab apa? Memang sebenarnya sains bila mengkaji sunnah Nabi tidur seawal mungkin. Sekarang bulan Ramadan, kita ada tarawih, dalam pukul 10 habis kan, 10.30 tidur teruslah. Jangan kita duduk lagi lepak apa semua. Ia sangat membantu bila kita tidur awal, bangun awal. Ia sangat bagus untuk kesihatan luar dan dalaman. Lepas tu apa yang kita makan? Kita makan tak sayur-sayur yang sihat? Kita makan tak buah-buah? Ke kita duduk makan yang kolesterol, yang berat-berat je dan sebagainya. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Lepas tu bersenam. Bersenam itu penting, bukan pilihan sebenarnya. Siapa yang nak jaga kebersihan diri, nak begini, tuan-puan, kalau kita boleh jaga dari sudut ini, bukan hanya jaga dari segi make up saja, ini saja. Maksudnya jaga juga kulit. Jagalah tuan-puan. Ramai yang sebelum tidur malas nak cuci muka. Zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Bukan macam zaman dulu, muslimin-muslimat. Udara dulu segar. Sekarang ni udara kotor. Wajib cuci muka. Sebelum tidur, pakailah kan moisturizer tu, apa tu kan. Maksudnya pakailah, jangan malas. Ustazah tak ada duit. Ya Allah, pergi ke tu murah-murah aja. Beli yang RM6, RM7, RM8. Bukan nak beli mahal-mahal. Pakailah produk yang mahal macam mana. Kebersihan diri tak jaga. Makan minum tak jaga. Tuan-puan sekalian, cuba bersenam seminggu. Cuba bersenam seminggu. Saya tak ada alat senaman. Kami pusing taman je. Berjalan, berpeluh, pusing, kadang lari-lari sikit. Pusing. Tuan-puan sekalian, siapa yang mengeluar peluh daripada senaman, kulit dia memang cantik. Kulit dia sehat. Sebab apa? Toksik daripada kulit tu keluar melalui peluh. Tiba-tiba Ustazah ceramah pasal ni pula kan. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ustazah, sama tak peluh yang kita duduk buat kerja bawah panas, lepas tu peluh kita duduk nyapu-nyapu rumah berpeluh buat kerja? Tak sama. Peluh yang dikeluarkan hasil daripada senaman, di situ adanya gerak otot lah, itulah, inilah, baca sendirilah. Bagus sangat. Sebab toksik ni dikeluarkan dalam beberapa cara lah kan. Najis kita dia keluar. Tetapi bila peluh dia keluar daripada setiap liang roma kita, lepas tu satu lagi bekam. Jadi saya juga buat rawatan bekam, buat itu ini. Tuan-puan sekalian, untuk kita dapat sesuatu hasil yang baik, orang malas tak dapat. Memang kena rajin. Orang yang nak jaga tubuh badan, kena rajin. Orang nak ibadah banyak, pahala banyak, kena rajin. Malas tak dapat. Orang yang nak dilihat kemas, bersih, segar, kena rajin. Kalau malas tak payahlah. Orang yang malas tak nak jaga diri tapi nak berpenampilan ni, mulalah pergi buat rawatan-rawatan yang tak sepatutnya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Saya setuju ada yang tulis, ada yang jaga badan, bila badan dah cantik, pergi bazar Ramadan pakai seksi dan sebagainya. Na'udzubillah, muslimin muslimat, janganlah jadi orang fasik di bulan Ramadan. Orang yang masuk bulan Ramadan masih berterusan melakukan maksiat.
Jadi memang tidak salah untuk kita menutup celah di wajah supaya kita lebih kelihatan segar, bersih, kemas, berpenampilan. Bukan menarik, tetapi dilihat bersih dan kemas supaya kita tidak nampak lesu dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi yang bab-bab kesihatan semua tu masing-masing bacalah, Google lah. Tapi saya rasa saya buat proses apa yang saya sebutkan. Saya jaga. Saya bukan tak jaga. Memang jaga. Letih, penat macam mana, cuci muka, pakailah. Sebab kulit kita kering. Sebab kering, kalau kita tak rawat, daripada kering itulah boleh jadi naik jerawat. Daripada kering itulah boleh jadi banyaknya jalur-jalur, maksudnya kedutan-kedutan di wajah yang sebenarnya usia kita belum ada lagi. Kemudian menyebabkan kulit tu kusam. Kemudian menyebabkan kulit tu jadi boleh naik cepat, apa kita panggil tu jeragat. Jadi banyak faktor. Kalau kita dapat tidur dengan lebih awal, kesihatan kita lebih baik. Lepas tu kita minum air kosong yang banyak. Jangan minum air manis. Gula itu pembunuh. Gula pun tak bagus untuk kulit. Gula sangat tidak bagus untuk kesihatan. Saya juga sangat jarang minum air manis. Banyakkan minum ni, kecuali perlu saja minum air manis. Contohnya terlalu lapar, saya dah hypo, baru minum air manis. Subhanallah. Kalau anda susah sangat nak makan buah, belilah mesin buah tu. Saya pun beli juga. Beli murah-murah je. Saya beli 100 lebih. Janganlah rasa macam Ustazah kata murah, bagi saya mahal. Janganlah guna ayat tu pada saya. Sebab mesin tu ada yang 1000, ada yang 400, 500. Bila saya pergi kedai, saya pilih yang murah. Saya kata sama je kan fungsi dia. Sebab apa? Saya kata saya ni susah sikit nak makan buah. Tapi kalau ada anak kan, diorang buat minum air 1 gelas, apple ke apa, jadi mudah sikit. Alah, guna je lah. Tak guna mesin buah tu pun, guna je lah apa ni, kita panggil blender tu kan. Jadi kita tahu semua ini adalah bentuk-bentuk semula jadi yang Allah berikan pada kita. Air adalah semula jadi. Manusia sampai ni tak boleh lagi buat air. Walaupun satu titik. Buah pun sama. Tak ada teknologi boleh buat buah. Semua ini khasiat yang Allah berikan semula jadi dalam tumbuhan-tumbuhan, dalam sumber-sumber untuk kesihatan kita. Sama juga sayur. Tak ada manusia boleh buat sayur. Kan sayur organik tu ya daripada sayur juga maksudnya. Tapi tak adalah satu alat ke buat gini-gini secara chemical. Sebab memang Allah sediakan semua penawan-penawan ni dalam ni. Saya tanam sayur sendiri muslimin-muslimat. Macam-macam sayur ada. Memang tanam sendiri. Sekeliling rumah dalam pasu je. Sebab kita bukan ada tanah yang besar. Jadi dalam pasu kita tanam. Macam-macam sayur. Lada, cili, ada apa ni, kobel, sawi. Tanam sendiri. Terung. Yelah daun kari tu lagi mudah. Serai. Tanam sendiri. Dalam pasu je. Muslimat, ni bukan apa orang katakan sayur ni buah je lah, payah sikit nak tanam sendiri kan. Jadi insyaAllah sekarang tengok dah dekat pukul 8. Saya sebenarnya kita sebut siapa yang firman Allah ni menyebutkan siapa yang mengatakan Tuhan itu Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kita rujuk istiqamah masuk apa? Taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu yang pergi kepada taat perintah Allah apa? Termasuk dalam cara kita berpenampilan, cara kita berpakaian, cara kita makan minum, cara kita berhubungan suami isteri, cara kita dalam ibadah. Jadi sebab itu kadang-kadang orang faham istiqamah ni dalam bab amalan sunat. Istiqamah salawat, istiqamah istighfar, istiqamah zikir, istiqamah baca Quran. Tetapi kalau tengok sahabat Nabi yang terdekat yang ditanam sebelah Nabi, Sayyidina Umar sebut istiqamah itu apabila kamu mentaati perintah kewajipan dan meninggalkan perintah larangan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi apakah kelebihan orang yang mampu istiqamah? Summastaqamu, dan mereka istiqamah, mereka meneguhkan apa yang mereka lakukan kan, mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan, Allah akan mengutuskan malaikat kepada orang yang istiqamah. Ini kelebihan orang yang istiqamah. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan ke atas kamu para malaikat, lalu dibisikkan kepada mereka. Allah utuskan malaikat bagi orang yang istiqamah ini. Malaikat ni menjaga orang istiqamah ni dan dibisikkan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, tidak ada apa-apa yang kamu perlu takut. Wala tahzanu, tidak ada apa-apa yang kamu perlu sedihkan, duka citakan. Datang ujian, datang bisikan daripada malaikat. Jangan takut, jangan bimbang. Bukanlah terdengar sangat di telinga, tetapi ia menguatkan diri kita.
Allah hantar pertolongan dengan kadar segera. Wa abshiru bil jannah, dan khabarkanlah berita bergembira kepada mereka dengan syurga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk mereka. Kamilah, lepas tu disebut nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang yang istiqamah ini, Allah berfirman, kamilah akan menjadi pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya lah syurga kamu. Di dalamnya, yakni syurga, kamu bakal memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu daripada Allah yang Maha Pengampun dan yang Maha Penyayang. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, begitulah kelebihan orang yang istiqamah. Apa dia? Allah akan mengutuskan malaikat untuknya, lalu dikatakan kepadanya, jangan takut, jangan bimbang. Subhanallah, bagimu syurga yang kamu akan menetap di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah berfirman lagi, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Di dalam alam barzah, di padang mahsyar kelak, tiada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Maka orang yang istiqamah akan memperoleh perlindungan Allah yang Allah aturkan melalui para malaikatnya. Kemudian apa lagi kelebihan orang istiqamah di dalam firman Allah ini? Kamu akan memperolehi apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Di dunia lagi kita dah dapat kelebihan orang yang istiqamah dalam mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dia akan dapat apa yang disebut, dan janji Allah adalah janji yang paling benar, yang paling tepat. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah kita dah pun bacakan firman Allah sebagai permulaan tajuk istiqamah, yang mana ia juga memang disusun oleh Imam Nawawi di dalam kitab yang kita bacakan ini, tu kitab Riyadhus Salihin. Mungkin ada orang yang kali pertama, oh saya first time ni Ustazah hadir, Ustazah kuliah apa ni? Selalu ada soalan tu, sebab bukan setiap hari ada orang baru. Kita adalah kuliah Riyadhus Salihin, maksudnya adalah taman orang-orang saleh. Kuliah Riyadhus Salihin, taman orang-orang saleh ni, muslimin muslimat, merupakan kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, Hujjatul Islam, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita juga. Nama kitab ini adalah Taman Orang Saleh, menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dan hadis yang hasan, tetapi 80% hadis yang sahih dan juga firman Allah. Kita dah masuk siri yang ke-133 dan sekarang kita berada pada bab yang ke-8, iaitu bab istiqamah. Kita dah mulakan dengan bab, sebab itu siapa yang nak tengok boleh tengok, kita ada lengkap di apa mana ni, kita ada lengkap di page paling lengkap. TikTok baru start, IG sekejap ada sekejap tak ada. Jadi yang paling lengkap adalah di FB. Muslimin muslimat, kita dah bincang bab yang pertama, bab ikhlas. Bab yang kedua, bab taubat. Bab yang ketiga, bab sabar. Bab yang keempat, bab kebenaran. Bab yang kelima, bab muraqabah, iaitu pengawasan daripada Allah ataupun kedekatan kita dengan Allah. Bab yang keenam, bab takwa. Bab yang ketujuh, bab istiqamah. Bab yang ketujuh, bab yakin dan tawakal, baru habis minggu lepas. Kemudian pada minggu ini kita dah start bab istiqamah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, jadi kita sekarang dalam bab istiqamah. Istiqamah pun pendek saja. InsyaAllah esok dah habis bab istiqamah, sebab kita akan masuk bab yang ke-9. Bab ini pun sangatlah bagus kalau kita sempat baca. Bab berfikir tentang kebesaran ciptaan Allah, kerosakan dunia, kesulitan-kesulitan di akhirat dan hal-hal lain di dunia dan akhirat, kecerobohan jiwa serta mendidiknya dan mendorongnya untuk bersikap istiqamah. Masya Allah, itu bab yang kita akan sentuh insya Allah mulai besok. Jadi esok kita akan cuba baca 1-2 hadis yang dalam bab istiqamah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Ramai yang macam berminat tu kan bila tengok, bila saya kupas berkenaan dengan wanita dan kecantikan. Sebab semua orang Masya Allah, memang bukan perempuan saja, lelaki pun semua orang perlu ada perasaan ingin dilihat indah, bersih, kemas. Dan ini adalah penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersih, orang yang paling kemas, orang yang paling wangi. Wangi badan Rasulullah ini bukan kerana semata-mata semula jadi, tetapi ia juga sebenarnya daripada sikap Rasulullah, penjagaan diri Rasulullah sangat tinggi.
Sebagaimana disebut oleh isteri-isteri Nabi, bila Nabi masuk rumah, Nabi cepat bersugi. Nabi sangat menjaga kebersihan mulut, gigi supaya tidak memberikan bau yang kurang senang kepada orang yang bila Nabi berkata-kata. Itu sunnah Nabi. Begitu juga dikatakan Nabi memang sentiasa meminyaki rambut. Rambut mesti kemas. Kalau kita kata orang lelaki ni kan, rambut apa kita panggil, cik berminyak, sentiasa kemas, sentiasa Rasulullah jaga. Bahkan Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang tidak merapikan janggut dan tidak merapikan rambut. Nabi macam marah dengan tegas. Nabi marah, Nabi umpamakan apa? Jadi lelaki memang kena jaga kebersihan, jangan kusuk masai. Perempuan pun kena jaga kebersihan, jangan nampak, kena jaga keindahan dan sebagainya. Subhanallah. Wahai wanita sekalian, memang ujian bagi lelaki suka melihat yang cantik. Ujian bagi wanita pula suka dilihat cantik. Jadi kedua-dua ni ada fitnah. Lelaki memang kena jaga pandangan, tundukkan pandangan. Kalau terlihat, biasakan diri untuk tidak terus memandang dan kawal diri tidak melihat. Lama-lama akan terkawal. Manakala bagi perempuan pula suka dilihat menarik dan cantik. Maka berusahalah kita berpenampilan sederhana dan jadilah yang paling cantik dan indah di hadapan suami. Di hadapan suami. Itulah pahala berganda-ganda. Kita masih lagi boleh dilihat cantik. Saya suka berikan peringatan begini kepada wanita. Berhati-hatilah wahai para wanita. Jika anda selalu berpenampilan untuk dilihat cantik dan menarik di luar rumah, maka janganlah marah ataupun janganlah terkejut, janganlah kecewa apabila suami kalian juga tertarik bagi wanita-wanita di luar rumah. Kerana anda juga keluar rumah dengan tujuan untuk dilihat menarik dan cantik pada pandangan lelaki ajnabi. Maka janganlah pula kita rasa nak marah apabila pandangan mata suami itu beralih kepada wanita-wanita di luar rumah juga. Sebab muslimin muslimat, kita sendiri apa kan, macam mana? Di rumah kita jaga tak penampilan kita? Jaga tak keindahan dan kecantikan kita? Alah ustazah, masak apa semua, nak lawa macam mana? Adakah kita masak sampai 5-6 jam? Saya tak tahulah, mungkin tuan-puan masak memang semua yang istimewa. Saya masak juga, tapi rasa 1 jam je. Tak tahulah sebab saya masak biasa-biasa je kot. Kan, asalkan ada lauk, lepas tu ada sayur, sambal belacan, kadang goreng ikan kering. Saya rasa 1 jam boleh siap lah. Kan, bawang-bawang semua dah ready, ayam masak ni ke, itu ke, ini ke, tengoklah ada yang complicated mungkin lama sikit. Dah siap masak, pergilah tukar baju kalau tak sempat mandi kan. Janganlah makan dengan baju-baju yang berbau tu. Tukarlah sekejap. Tukar sekejap. Lepas tu pakailah sikit bedak-bedak ke, pakai ni ke. Kadang-kadang nak tanya tu, Umi kenapa? Jadi subhanallah, dengan cara itu Allah akan jaga hati suami. Allah nampak kita dah berusaha. Kita dah berusaha menjaga keharmonian rumah tangga. Kita telah berusaha menjadi isteri yang sebaik mungkin. Jadi insya-Allah di waktu yang sama Allah akan berikan ke dalam hati suami ini rasa nak tunduk kepada pandangan kepada wanita-wanita luar sana. Muslimin muslimat, keindahan wajah kita ini bukan daripada zahir. Yang nombor satu adalah daripada dalaman. Hati yang bersih, hati yang selalu bersangka baik, hati yang sabar, hati yang tenang, hati yang banyak zikrullah akan terpancar pada wajah. Wajah tu macam mana warna kulit ke, bentuk ke, macam mana ke, wajah orang-orang yang mempunyai hati yang indah ini wajahnya mesti indah. Tak cantik tak apa, tapi indah. Sedap mata memandang. Wajahnya tu bila dipandang tenang. Subhanallah, kita boleh dapati wajah-wajah indah ini ada pada mana-mana wajah. Tak kira lah warna macam mana rupa. Subhanallah, ada orang cantik, menarik, tapi rasa tak tenang. Ia tak pergi kepada hati. Ia hanya pada pandangan mata, tapi bukan pandangan hati. Okey, pertama, hati tu. Yang kedua, pada yang saya sebut tadi, pada kesihatan tubuh badan kita. Bagaimana budaya kita tidur. Kena belajar, jangan tidur lewat. Tidur lewat, saya sebut dah tadi. Lepas tu, pada makan minum kita. Lepas tu pada rutin kebersihan kita. Memang kena jaga kebersihan. Kena rajin lah tuan-puan sekalian. Kadang-kadang ada kerak-kerak tu kan. Scrub lah muka, scrub lah badan. Beli je yang murah-murah, tak ada masalah. Saya scrub juga. Kopi tu bagus kan. Air beras tu, saya simpan juga. Guna air beras tu. Ais guna kan bagi kulit tu segar apa semua. Jadi tomato sangat bagus. Ada orang buat tomato, lepas tu kan direndam sikit air. Tomato dia cuma letak dekat
buah tomato nampak dah tua-tua sikit. Lepas tu anda letak dalam mangkuk air yang sikit je. Lepas tu anda letak dalam peti ais yang freezer. Nanti kan ambil tomato tu, lepas tu ni pada muka sampai habis, lenyek-lenyek. Memang bagus sangat untuk kulit. Untuk kesihatan memang bagus sangat. Cantik kulit. Ini tip oleh ada seorang hamba Allah ni, umur dia 50 lebih, kan 50 lebih. Tapi saya tengok umur dia macam saya ingat umur dia 30 lebih. Saya kata ini apa yang dia buat? Itu yang dia buat. Dia buat tomato tu ni. Tomato tu lah dia bekukan. Lepas tu dia guna. Memang bagus muslimin muslimat. Semuanya niat apa? Menjaga amanah yang Allah bagi. Kulit kita, tubuh badan kita ni amanah. Jadi untuk kita jaga kebersihan apa semua, ini memang dituntut. Bukan untuk menarik-narik ni. Ini amanah dan kita jaga. InsyaAllah ya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat. Menggau-gau kepala suami. Tapi perempuan suka kalau cakap benda-benda macam ni. Sekali-sekala kan. Kalau founder-founder produk kecantikan, dia duk jual kosmetik kan. Daripada sebelum, selepas. Sebelum, muka biasa je. Lepas tu dah solek-solek, selepas. Lepas tu orang puji, wow cantiknya, berapa harga satu set tu ni. Saya kata, macam mana muslimin muslimat, itulah cabaran ujiannya. Jadi apa yang saya kongsi bukan benda yang boleh jadi cantik macam tu, tapi segar, sehat, bertenaga, fresh, itu jauh lebih baik. Yang penting kita nak dilihat wajah kita, kulit kita dilihat sihat. Macam tu kan. Okey, jom Ustaz, Encik Suami. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, saya rasa dah ramai yang tahu kan berkenaan dengan infak perkampungan Ramadan, perkampungan Al-Hijrah. Masya Allah, kami sedang mengutip dana wakaf dan infak untuk pembinaan surau masjid Dewan Serbaguna Penempatan Warga Emas. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, yang paling utama pembinaan surau masjid. Kita memerlukan dana untuk pembinaan masjid surau ni lebih kurang dalam 5 juta. Target kita adalah 5 juta. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ni kita bolehlah capai target yang atas ni lah Encik. Capai target untuk kita dapat sebab saya rasa ini bila letak bawah sangat macam ni, dia kena, nampak tak Encik? Kena ubah suai jugalah ni. Bila bawah sangat, dia sebenarnya kena tengah. Ya, betul. Jadi kalau orang nak tengok pun susah, orang kena tunduk-tunduk. Dia besar sangat, dia tinggi sangat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, infak dan wakaf Ramadan bagi perkampungan Al-Hijrah yang kita sedang dalam proses pembinaan ini memang bawah seliaan saya sebagai salah seorang pengasas dan juga penaung kepada pembangunan Kapur Hijrah. Saya nak mengajak tuan-puan sekalian untuk bersama-sama dalam perjuangan membina, bukan sekadar kampung, kita namakan saja Hijrah Village ni. Tak apa, Encik tunjuk pada saya. Ni nombor akaun ambil dulu. Nanti saya ceritakan sikit pada sahabat-sahabat. Macam mana? Oh, kita tahu. Kita tahu. Okey. Okey ya. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat di mata Allah sekalian, macam ni ya. Okey. Kita balik. Okey. Subhanallah. Kan ya? Oh, situ. Subhanallah. Okey. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, masya-Allah. Macam ni. Perkampungan Al-Hijrah ni sebenarnya adalah untuk seluruh umat Islam di Malaysia dan seluruhnya lah, maksud duduk di mana-mana ke, tapi untuk seluruh umat Islam. Di perkampungan Hijrah ni nanti tuan-puan doakanlah, antara impian yang daripada dulu saya sebut dekat suami, nak mewujudkan satu pusat pelancongan yang menarik bagi orang Islam dan bukan Islam. Dalam ini kita akan bina agrotourism. Dalam ini kita akan bina mini zoo dan water park paling utama. Bukan sebab saya suka main air. Semua orang suka main air, kebanyakannya kerana anak-anak.
Jadi dalam ni insya-Allah kita akan bina 3 waterpark. Yang pertama khas untuk lelaki. Maksudnya mereka boleh berenang, boleh semua, dan kita ada coach, contohnya siapa yang nak belajar berenang. Lepas tu kita akan ada waterpark, kolam renang khas untuk wanita. Jadi dalam tu bebas lah kita nak tak pakai tutup aurat. Lepas tu waterpark, maksudnya bukan kolam renang saja, ada waterpark. Kemudian ada kolam renang sekali waterpark, ini besar sikit lah, permainan-permainan untuk keluarga, bagi yang berkeluarga. Tapi kita jaga etika pemakaian. Itu yang saya fikir yang kita nak ada sangat. Saya rasa macam dah ada keperluan, ada pihak yang mewujudkan. Sebab apa? Minat masyarakat kita dan seluruh dunia pun memang suka main air ni. Tapi mereka tidak ada alternatif. Akhirnya orang perempuan sebab anak-anak nak main, maka dia ramai perempuan masuk air juga. Bila masuk air, kita pakailah macam mana pun melekat pada badan, nampak bentuk badan. Jadi insya-Allah lah kita akan segerakan siap benda-benda ni dalam Hijrah Village ni lah. Kita bukan buat dengan buat ala asal siap. Tuan-puan, kalau siapa yang dah kenal saya juga ada sikap kalau buat mesti the best, mesti buat yang terbaik. Mesti buat high level yang boleh sampai tarikan kepada pelancongan. Jadi walaupun di tempat yang terbuka ke apa, pakaian tetap sebab tempat kita. Jadi kita boleh jaga etika pakaian. Jadi tak dibenarkan wanita-wanita pakai ketat dan sebagainya walaupun untuk mandi-manda. Jadi kita boleh kontrol lah, kita boleh kawal. Lepas tu ada orang kata letak tomato, basuh muka guna air beras. Gitu. Tuan-puan cuba ya, tomato tu pergi beku, ais untuk muka ni dia boleh tegangkan kulit wajah dan ia sangat bagus dengan urat saraf. Sebab itu ada rawatan guna ais. Saya ni memang kadang-kadang anak dah faham dah, ambil ais kat Umi 3 ketul 4 ketul, saya pun buat ni. Saya tak ingat lah, tuan-puan boleh baca, tapi bagus. Rawatan ais ni memang bagus untuk kulit. Sebab tu ada rawatan bukan untuk kulit je, untuk kesihatan tubuh badan. Kan ada rawatan orang berendam. Kita tengok pemain-pemain bola, pemain-pemain ni, dia orang ni berendam ais. Kan? Ais dalam bathtub, lepas tu dia masuk duduk berendam. Mula-mula saya pun pernah buat. Mula-mula kita akan rasa macam sejuk, lama-lama badan kita menyesuaikan suhu dengan ais tu. Tak ada sejuk dah, rasa kebas je. Tapi ia sangat bagus untuk kesihatan tubuh badan dan kita akan rasa lebih cergas. Urat saraf kita macam dia pergi sampai ke dalam. Dia tak bahaya, tapi bagus. Okey, jadi gabung tomato dengan ais tu, dua-dua sekaligus dapat. Ais dengan tomato tu. Ya ada masalah berjerawat ke, masalah banyak lah. Yang penting kulit kita nampak segar, bukan cantik, segar. Okey, saya ni tak layak pun nak cakap bab kecantikan ke apa semua sebab bukan bidang. Tapi orang yang jaga. Saya menjaga. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak sebut perkampungan hijrah ini adalah untuk ummah. Lepas tu dalam tu nanti kita akan menghidupkan sukan memanah berkuda dengan selesa sebab tanah ini keluasan 42 ekar. 42 ekar. Dalam ni mercu tanda utama masjid yang akan dibina persis Masjid Nabawi. Memang saya minta temanya adalah Masjid Nabawi. Arkitek dah faham. Maksudnya masjid di tengah taklah besar sangat, tetapi serambi tu luas. Sebab saya kata bila nanti ada ceramah dan serambi tu pun ada atap. Bila ceramah, orang bawa anak-anak kecil boleh duduk di luar dengan selesa. Dan di bahagian luar tu kalau boleh kita nak ada siap tempat untuk kanak-kanak sekeliling masjid, jarak sikit, dia orang boleh main. Dia boleh main apa? Boleh ada main gelosor, ada taman mainan. Dan siapa yang datang dengan kuliah, dengan tazkirah, nak tenang duduk dalam masjid. Tutup pintu, tak dengar sangat. Dekat luar tu ibu bapa yang bawa anak-anak kecil. Jadi anak kecil sambil dia mengawasi anak dia main, sambil tu dia boleh dengar ceramah. Jadi itulah bayangan daripada saya secara individu dah bagi tahu arkitek. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni saya kerap juga terpaksa tidur lambat. Sebab mesyuarat lepas daripada tarawih. Kan, mesyuarat waktu malam. Bila siang tak dapat dengan arkitek dan sebagainya. Jadi saya dah bagi tahu, saya nak masjid ni kita persis Masjid Nabawi, yang mana masjid di tengah serambi besar di luar. Dia kata saya nak buat payung buka tutup. Kalau kos ni tak tinggi kita buat. Kalau kos tinggi kita buat je payung juga, tetapi yang kekal lah. Payung juga sebab kita nak macam Masjid Nabawi. Payung juga tapi kekal, nampak cantik jugalah.
Jadi sebab apa ramai orang ada anak-anak kecil ni, dia rasa macam susah nak bawa ke majlis ilmu, takut anak mengganggu. Jadi kita buat macam tu. Sebab itu kalau anda ikuti perkembangan pasal perkampungan Ahli Hijrah ni, anda akan nampak sebenarnya kita sedang membina bukan sekadar kampung, tapi satu komuniti yang dalam ini ada ladang ternak, ada pertanian, kita nak tanam sendiri sayur-sayur, kita cuba nak jadi pengeluar, lepas tu tanam buah-buah mana yang boleh, lepas tu peternakan, kita memang dah ternak dah apa muslimin-muslimat. Kita dah ternak apa? Kita dah ternak lembu, kambing, biri-biri, dah beribu-ribu ekor dah kita ternak. Kan di ladang ternak Ummah di Kuala Selangor, siapa yang follow kami, kita 2 tahun dah kita menternak lembu dan kambing. Beribu-ribu, bukan sikit, besar, 4 ekar tanah. Tapi kita dalam proses untuk ambil tanah sebelahnya itu 8 ekar untuk tanam rumput nipia. Jadi muslimin muslimat, di sini ada pembangunan rohani, ada pembangunan emosi. Emosi ni apa? Hubungan keluarga, emosi, kasih sayang, ada ni. Di sini ada pembangunan fizikal. Kemudian ada pembangunan ekonomi ummah. Jadi insya-Allah doakan kami mengumpul, cuba berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bagi pembinaan perkampungan hijrah ini. Siapa yang peringkat awal, kita nak bina wakaf untuk bina surau masjid. Memula surau, lepas tu naik tarah ke masjid, sebab tak boleh terus masjid, memang itulah prosedurnya. Lepas tu kita nak bina rumah-rumah agak emas dan rumah-rumah kebajikan. Rumah kebajikan, rumah rumah asnaf fakir miskin, rumah ibu tunggal bapa tunggal, rumah perlindungan bagi mualaf, rumah-rumah kebajikan, faham ya? Jadi rumah gelandangan yang kita akan minta gelandangan berpindah berhijrah ke kampung hijrah. Kemudian mereka bekerja sebagai di ladang ternak ke, di tempat pertanian ke, ada mini zoo juga kita akan bina. Doakan muslimin muslimat, memang cita-cita ni dilihat begitu besar, macam sekian-sekian, tetapi kita tidak larang untuk berimpian lagi, impian kita demi ummah. Saya pasti ramai akan bersama dalam perjuangan ni. Kalau tidak mampu dengan kewangan, doa muslimin muslimat, doakan supaya akhirnya ada satu komuniti, sebuah perkampungan ataupun bandar kecil yang mempunyai imej Islam, yang mana dikawal, diseli oleh umat Islam. Subhanallah, maka di situ kita boleh lihat dengan kita mendetakkan syariat Allah tempat yang tertinggi, Allah akan turunkan barakah, badatun thayyibatu wa rabbul ghafur, dan rizki juga melimpah ruah di situ. InsyaAllah dia kembali kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dia bukan hanya untuk orang yang duduk dalam tu saja. InsyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian. Berjumpa lagi kita, dan nanti you nak pergi sekolah? Okey, jap. Kita pergi sekolah. Okey. Ni mana tudung? 2 orang tu dah sekolah, tahu tak? Fatimah dengan Hana semalam dah hantar sekolah untuk kali pertama. Sebab pengasuhnya dah balik. Itulah sedih juga tu kan. Pengasuh 2 orang ni, Fatimah dengan Hana ni, anak saya 2 orang tu kan yang semalam masuk sekejap tu, dia memang sama ni dengan pengasuhnya. Pengasuh jaga pagi sampai petang. 3 hari lepas dah balik. Mana Indonesia, memang jaga daripada kecil. Jadi dia orang pun dah hantar sekolah. Itu yang ayah dia pun kelam kabut, siapkan, mandikan, siapkan. Jadi insyaAllah buka sekolah manjat tarikan. Rehana masuk 5 tahun, Fatimah masuk 3 tahun. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih semua. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Siapa yang nak menyumbang tadi, tengok balik, flashback balik. Kita ada tunjuk ni kan, tuan-puan sekalian, tapi ni terbalik. Lepas tu boleh tengok je maklumat di page. Memang kita selalu buat pengumuman pagi-pagi tu kan, tekan je link yang dikongsikan tu. Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi 10.30 saya ni kena terus gerak, sebab 10.30 ada ceramah di area, saya tak tahu KL ke Selangor ke. Jadi ada tajuk dia apa berkaitan dengan Ramadan juga, tak silap saya. Jumpa lagi 10.30 insya-Allah. Okey.